Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihai lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Taala beri peluang kepada kita. Insya-Allah kita akan cuba hurai dan juga kita akan muzakarah sedikit mukaddimah, yang mana mukaddimah ini dikhulasahkan daripada mukaddimah matan minhaj ataupun minhaju at-talibin yang dikarang oleh al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga-moga Allah Ta'ala merahmati dan Allah Ta'ala meridai beliau, insya-Allah ta'ala, amin. Jadi secara asasnya bila menyebut sejarah ataupun mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, jadi mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, seorang imam yang sangat agung, yang mana beliau ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelum kelahiran Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau itu sudah dialamatkan ataupun sudah disedari oleh para ulama di ketika itu. Di dalam tarikh yang diceritakan oleh sebahagian para ulama, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini kita katakan seorang hidup daripada keluarga yang kita katakan susah, yang mana beliau, ayahnya meninggal sejak kecil lagi di Ghazah, dan kemudian beliau Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dibela dan juga dijaga oleh ibundanya. Kemudian sekitar di dalam kita katakan di ketika kelahiran Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama di ketika itu sudah kita katakan menyedari melalui ilmu firasat yang mana dialami oleh para ulama di ketika itu, yang mana sewaktu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berada di dalam kandungan, ibunda kepada Al-Imam Syafi'i selalu bermimpi bahawa bintan keluar daripada perut dia dan terus naik ke langit. Kemudian bintan itu berpecah, bercerailah kita kata, berselerak menerangi daerah-daerah di ketika itu di Ghazah, di Ghazah. Maka sebab itu ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, di ketika lahirnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sebahagian ahli ru'yah ataupun ahli kita katakan tafsir mimpi, mereka ada mentadbirkan bahawa akan lahir seorang putera yang mana ilmunya mencakupi seluruh alam. Kata ahli ru'yah tu, yang mana boleh mentadbir tafsir mimpi,
di ketika lahirnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang mana ahli ru'yah itu mengatakan akan lahir seorang putera, seorang laki-laki yang akan menerangi seluruh bumi. Sehingga kan disebut meliputi seluruh bumi, disebutkan begitu. Kemudian di dalam tarikh sejarah Al-Imam Syafi'i, sebelum kita masuk penerangan tentang muqaddimah, kita sedikit tentang cerita tentang Al-Imam Syafi'i. Kemudian sebahagian para ulama menyebutkan di dalam tarikh madhab ataupun tarikh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia dilahirkan dan kita katakan meninggal dunia di ketika lahirnya Al-Imam Syafi'i, di ketika itu juga meninggalnya dua orang, kita katakan para ulama besar di ketika itu, iaitulah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, dan juga seorang lagi ulama besar, iaitu Al-Imam Ibnu Jurayj Al-Makki. Di ketika itu beliau itu, Al-Imam Ibnu Jurayj ini mufti Hijaz, mufti Mekah. Dan di ketika lahirnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Ibnu Jurayj Al-Makki, beliau mengatakan bahawa ada satu petanda bahawa akan ada seorang laki-laki yang lahir di dunia ini yang akan menggantikan warisan ilmu yang daripada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ibnu Jurayj Al-Makki di ketika itu. Maka alhamdulillah kita terbukti bahawa lahirnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang mana menerangi umat ini, sehingga kan di dalam kita katakan fiqh yang ada pada Al-Imam Syafi'i mencakupi baik dari sudut mazhab Malik, baik dari sudut mazhab Hanafi dan lain-lain dan sebagainya. Kerana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu belajar daripada murid-murid Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di dalam mempelajari ataupun di dalam kita mengenal pasti di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, maka tidak kita mesti dan sayugianya belajar tentang kitab Matan Minhaj At-Talibin, iaitu yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kalau kita lihat Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun kita lihat Mudawwanah, secara ringkas kita melihat Mudawwanah ataupun susun atur yang berada di dalam mazhab Arba' khususnya. Jadi al-madhahib al-fiqhiyah, dia sebenarnya tidak, kita katakan tidak dipatasilah sekadar al-arba'ah sebenarnya. Seperti mana yang kita tahu sekarang ini, yang mu'tamad adalah 4 mazhab, iaitu Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali, Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang kita tahu adalah 4 ini yang mu'tabar. Sebenarnya dalam mazahib al-fiqhiyah, dia tidak terbatas kepada al-arba'ah. Dia mencakupi, melebihi, bahkan melebihi daripada 4 mazhab. Sehingga kan kalau kita lihat di dalam kurun yang awal, iaitu zaman kita katakan masa sahabat, telah muncul beberapa mazhab, iaitulah mazhab seperti mazhab Ibnu Abbas, mazhab Muaz bin Jabal, mazhab Ibnu Umar dan lain sebagainya. Perkara ini berlanjutan di ketika sampai kurun tabi'in, yang mana kurun yang ke-300, yang mana seterusnya dan keturunan kita katakan kurung-kurung yang selepas pada itu tidak ada lagi ulama-ulama yang semisal para sahabat, yang mana tinggalnya adalah 4 mazhab ini, yang mana betul-betul kita katakan mutawaffanin, ataupun yang tidak ada kapasiti boleh menandingi mazhab-mazhab arba'ah. Maka sebab itu di dalam mazahib al-fiqhiyah yang mu'tamad adalah 4 mazhab. Dan yang kita katakan kalau kurun yang awal,
Mazhab yang ada bukan setakat 4 tapi banyak. Tetapi mazhab-mazhab yang ada itu di ketika para sahabat, zaman para sahabat, mereka tidak ada penerus seperti mazhab arba'ah. Maka kurun demi kurun maka mazhab yang selain daripada mazhab al-fiqhiyah arba'ah ini telah hilang dan tidak ada penerus, sehinggalah kita katakan yang mu'tamad, yang ada penerus adalah daripada 4 mazhab yang mu'tabar, iaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan juga Imam Hambali radhiyallahu taala anhu. Jadi mempunyai mazhab dan juga mencipta mazhab dan juga meneruskan ataupun menalarkan pemikiran mazhab ini bukan sebarangan orang. Bahkan orang yang betul-betul mutawaffanin. Apa mutawaffanin? Yang betul-betul kukuh berkenaan tentang ilmunya, berkenaan tentang alahnya, berkenaan tentang lughahnya dan sebagainya. Maka sebab itu orang yang hendak kita katakan membuat mazhab perlu sedar diri bahawa tidak perlu faham kesemua alat. Bahkan kesemua mazhab perlu ada. Maka sebab itu tidak ada lagi selepas daripada 4 mazhab yang awal, 4 mazhab yang 300 yang awal itu, arba'ah itu, maka tidak ada lagi ulama-ulama yang buat mazhab sendiri. Sehinggalah ulama-ulama yang hadir seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ramli, Al-Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana mereka ini hanyalah sekadar taklid kepada penerus kepada Al-Imam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebab itu tidak mesti kita tahu, mesti kita faham berkenaan tentang mazhab. Itu sekilas tentang mazhab mudawwanah fi arba'ah ataupun susun atur di dalam bermazhab. Kemudian di dalam perjalanan ataupun mudawwanah fi kutubi asy-Syafi'iyah perlu kita tahu bahawa mudawwanah al-Imam ataupun mudawwanah asy-Syafi'iyah perlu kita tahu di dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia berpecah kepada 2 hukum, 2 qaul. Yang pertama adalah qaul daripada qaul qadim, yang kedua adalah qaul jadid. Dan itu perlu kita tahu. Dan kitab-kitab yang menghimpun qaul-qaul di dalam qaul qadim ini tidak banyak seperti mana qaul jadid. Maka sebab itu seperti Al-Imam Syekh Al-Kurdi menyebut bahawa tidak banyak kitab yang mana menulis tentang qaul qadim, tidak banyak. Itu seperti mana Al-Imam ataupun Syekh Al-Kurdi menyebut. Syekh Al-Kurdi menyebut ada satu kitab sahaja yang menghimpun qaul-qaul daripada qaul qadim, yang mana di ketika itu Al-Imam Syafi'i berada di Iraq, di Baghdad. Iaitulah kitab yang bernama Al-Hujjah. Al-Hujjah. Kitab ini saja yang menghimpun tentang qaul qadim. Yang lain daripada Al-Hujjah tidak ada. Maka Al-Hujjah sahaja kitab yang mana menghimpun segala qaul qadim, yang mana ketika itu Al-Imam Syafi'i berada di Baghdad, di Iraq. Kemudian kalau qaul qadim, kalau qaul jadid, itulah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di ketika berhijrah ke Mesir. Maka qaul jadid seperti yang ditulis oleh para ulama, dia ada 4 kitab yang menghimpunkan segala qaul-qaul jadid. Yang pertama adalah kitab seperti kitab Al-Imam Syafi'i sendiri. Yang kedua kitab Al-Buwaiti Ashabul Wujuh. Ketiga Al-Imla, dan yang keempat adalah Mukhtasar Al-Muzani. Maka keempat-empat ini sahaja kitab yang kita katakan menghimpun segala qaul-qaul jadid ketika mana Al-Imam Syafi'i berada di Mesir. Yang 4 kitab. Maka kitab ini sahaja yang menjadi kita katakan sandaran dan juga kita katakan isnad bagi kaedah-kaedah di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengembangkan dan untuk kita katakan
mudawwanah, segala kutub-kutub di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang mana dikembangkan oleh para ulama yang hidup selepas daripada itu. Kemudian di dalam memahami nas ini, sebelum kita cerita dalam muqaddimah, kita lihat dulu segala atur mudawwanah di dalam kutub Syafi'iyah. Secara umumnya nas-nas dan qawaid yang mana yang ada di dalam kitab-kitab, 4 kitab tadi, seperti kitab kitab Mukhtasar Al-Muzani, Al-Buwaiti, Al-Imla. Kitab ini kadang-kadang ada orang yang bercakap, kenapa kamu ni bermazhab Syafi'i, kenapa kamu tidak mengaji saja ataupun Mukhtasar Al-Buwaiti saja, Mukhtasar Al-Muzani saja, ataupun Imla saja, ataupun mengaji Al-Buwaiti, kenapa tidak mengaji itu? Perlu kita tahu bahawa 4 kitab ini adalah kitab yang kita katakan nas ataupun ibarat yang berada di dalam 4 kitab itu, ini adalah bersifat umum, bersifat am. Maka ia bersifat am, bersifat kita katakan luas dan mutlak. Maka tidak boleh dijadikan sandaran. Maka sebab itu kedudukan nas dan juga qawaid bagi seorang mujtahid seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dia berada di hadapan, kita katakan pentaklid mereka, pentaklid Al-Imam Syafi'i. Semasa itu adalah kita katakan sebagaimana kedudukan Al-Quran dan juga sunnah, ada juga hadis Rasulullah SAW. Maka sebab itu sebenarnya qawaid yang berada di dalam ataupun ibarat yang berada di dalam 4 kitab ini hanyalah untuk orang yang berijtihad ataupun mujtahid, yang mana mahu berinteraksi dengan qawaid, yang mahu berinteraksi dengan nas-nas yang berada di dalam 4 kitab yang tadi, Al-Buwaiti, Al-Imla dan juga Al-Mukhtasar Al-Muzani. Maka sebab itu tidak boleh kita mengaji kitab ini untuk dijadikan hukum hakam, tidak boleh. Tidak boleh, kerana kitab ini bersifat umum dan juga global ataupun bersifat dengan mutlak. Maka sebab itu di dalam 4 kitab ini tidak ada hukum sama sekali. Bahkan di dalam kitab ini hanyalah dimuatkan secara nas dan juga ibarat dan juga qawaid di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maka tidak masuk akal kalaulah seseorang itu mendakwa bahawa kenapa kamu tidak mengaji, kamu mazhab Syafi'i kata kan. Ada yang kata, kenapa tidak mengaji Kalau ada yang bercakap begini, bagi kita suruh dia syarah yang mana hukum, yang mana nas. Maka sebab itu orang yang bercakap begitu sebenarnya orang yang tidak khabar ataupun tidak sedar bahawa dia bercakap itu bukan di luar daripada bidang beliau. Kemudian di dalam silsilah mazahib Asy-Syafi'iyah, perlu kita tahu ada beberapa kitab yang menjadi sandaran ataupun yang menjadi, kita katakan, menjadi rujukan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Di dalam kitab-kitab ada diberitakan 29 kitab yang menjadi rujukan khusus di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Seperti Nihayah, seperti Basit, seperti Wasit, seperti Wajiz, seperti Wasailu Al-Khulasah fil Masaili, seperti Al-Muharra Al-Imam Ar-Rafi'i, seperti Minhajut Talibin yang kita akan baca nanti, seperti Daqaiqu Al-Minhaj, seperti Minhajut Tullab Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seperti An-Nahju, itu daripada khulasah daripada Minhajut Tullab, seperti Qutul Muhtaj dan beberapa lagi, sehinggalah 29 kitab yang menjadi rujukan di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Secara silsilah di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dia berangkat daripada ashabul wujuh. Al-Imam Syafi'i mujtahid mutlak, yang mana mencipta mazhab ataupun pencetus mazhab. Yang kedua adalah ashabul wujuh, seperti Al-Imam seperti 4 yang saya sebutkan tadi, Al-Imam Syafi'i dan 4 kitab, iaitulah
Al-Imla', Al-Muzani, Ashabul Wujuh, dan juga Mukhtasar Al-Buwaiti, dan juga Al-Mukhtasar Muzani. Kemudian selepas daripada Ashabul Wujuh turun kepada Nihayah Al-Matla', iaitulah daripada Al-Imam Haramain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian turun kepada Al-Mukhtasar Basit, iaitu yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Turun kepada Al-Mukhtasar Wajiz, iaitu yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Al-Wajiz, maka di sini akan keluar kepada 4 kitab. Yang pertama Mukhtasar Muharrar, yang kedua Mukhtasar Khulasah Al-Ghazali, yang ketiga Syarah Saghir bagi Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang keempat adalah Syarah Kabir ataupun kita panggil dengan Fathul Aziz bagi Al-Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka keempat-empat kitab ini yang menjadi sandaran yang juga penerus bagi rujukan di dalam mazhab Syafi'i adalah Mukhtasar Muharrar bagi Imam Rafi'i, dan juga Syarah Kabir ataupun Fathul Aziz bagi Imam Rafi'i. Iaitulah daripada Mukhtasar, daripada Muharrar keluarlah Mukhtasar Minhajut Tullab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, Syarah Kabir dan juga Fathul Aziz yang dikarang oleh Al-Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, diteruskan oleh Mukhtasar Rawdatut Talibin An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini kalau kita lihat, Al-Imam Nawawi menjadi tunjang penerus bagi mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana apa? Kerana selepas daripada Mukhtasar Wajiz bagi Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berpecah kepada 4 seperti yang saya sebut tadi. Itulah Mukhtasar Muharrar, iaitu Mukhtasar Khulasah bagi Imam Ghazali, Syarah Saghir, Syarah Kabir, Fathul Aziz bagi Imam Rafi'i. Maka daripada 4 kitab ini yang disyarahkan dan juga yang disambung syarahan dia adalah daripada 2 kitab sahaja, iaitu daripada Muharrar Al-Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Syarah Kabir daripada Fathul Aziz. Dan daripada 2 kitab ini keluarlah 2 kitab yang mana disyarahkan daripada Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebab itu orang yang menolak Al-Imam Nawawi sebenarnya dia telah menolak Al-Imam Syafi'i, ataupun sebenarnya orang yang menolak Al-Imam Syafi'i ataupun tidak menggunakan fatwa yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi, sebenarnya dia telah menolak seluruh mazhab ataupun seluruh mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kerana apa? Kerana Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala menerusi Mukhtasar Muharrar dan juga Fathul Aziz. Ini keluarlah 2 kitab yang menjadi sandaran penerus bagi mazhab Imam Syafi'i, iaitu Minhajut Talibin dan juga Mukhtasar Rawdah At-Talibin. Kedua-duanya dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Maka selepas daripada itu maka keluarlah Mukhtasar Minhaj. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menulis melalui Minhajut Talibin, keluarlah Mukhtasar Minhaj, keluarlah Syarah Qutul Muhtaj, Syarah Mughni Muhtaj bagi Imam Khatib Syarbini, keluarlah Syarah Nihayah bagi Imam Ramli, keluarlah Syarah Tuhfatul Muhtaj bagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan daripada Mukhtasar Rawdah At-Talibin maka keluar daripada 2, ada Mukhtasar Rawdah, ada Mukhtasar Al-Ibad. Maka selepas daripada itu maka keluarlah bagi syarah-syarah yang daripada karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu kita panggil sekilas bagi silsilah daripada mazahib al-fiqhiyah, iaitulah mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Maka sebab itu mazhab Imam Syafi'i ini mazhab yang kukuh, bahkan mazhab yang kita katakan bersanad, bahkan sanad dia itu jelas, sehingga kan menjadi panutan dan juga menjadi kita katakan kalaulah seseorang itu mendakwa bahawa Al-Imam ataupun mendakwa bahawa sanad yang didapati daripada mazhab Imam Syafi'i ini tidak kukuh, sebenarnya dia tidak faham dan dia tidak belajar mudawwanah di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Sebab itu orang-orang yang bercakap sebegitu sebenarnya mereka tidak faham. Seharusnya kita kena fahamkan mereka dengan kita menerangkan dan juga menjelaskan. Baik. Kemudian
Di dalam kita nak melihat ataupun menkhulasahkan tentang muqaddimah al-Imam ataupun muqaddimah daripada Minhajut Talibin, sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu kita lihat dan yang perlu kita jawab. Seperti mana di dalam muqaddimah ataupun di dalam Minhajut Talibin, dia ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Bahkan saya telah buat khulasah di dalam Minhajut Talibin, dia ada sirah ataupun kita panggil ibarat. Ada beberapa sirah, ada sirah ataupun ibarat tabarri, ada ibarat tamrid dan i'tirad, ada ibarat jawab, ada ibarat tarjih. Dan ibarat-ibarat ini, kalaulah kita nak faham Minhajut Talibin, bahkan orang yang nak mengaji Minhajut Talibin perlu faham berkenaan tentang ibarat ataupun sirah, jawabnya, tamridnya, i'tiradnya, tabarrinya dan lain-lain sebagainya. Maka inilah yang menjadi ibarat ataupun menjadi, kita katakan, ayat sebagai skema yang berada di dalam Minhajut Talibin dan juga syarah-syarah bagi Minhajut Talibin. Ini sekadar kita berkongsi saja berkenaan tentang Minhajut Talibin. Kemudian kalau sahabat-sahabat boleh lihat di dalam syarah Mahali ataupun syarah Minhajut Talib ataupun matan Minhajut Talibin, boleh lihat pada kata nafaisu min nafaisu mustajadat ay mustahsinat. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab matan Minhajut Talibin pada kata min nafaisu mustajadat, iaitulah daripada ai mustahsinat, iaitulah nafaisu mustajadat. Sebenarnya dia sudah menjadi istilah bagi lahirnya beberapa istilah ataupun seperti mana aqwal fi aqwalil kadza ataupun fi qaulin ataupun qadim ataupun azhar ataupun qaulain atau fi qaulin qadim ataupun jadid masyhur wajihain, qil asah aujah fi wajhi sahih nas mazhab. Maka istilah ini, ibarat-ibarat ini, dia lahir daripada satu perkataan, iaitu fi min nafaisu mustajadat. Maka min nafaisu mustajadat ini sudah menjadi, kita katakan, sudah menjadi suatu istilah yang mana lahirnya istilah-istilah yang menjadi tanda bahawa kuatnya sesuatu pandangan dan juga tidak, dan juga menjadi ada, kita katakan, i'tirad di dalam pandangan tersebut. Maka sebab itu boleh lihat di dalam kitab maka istilah-istilah Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum tu kita lihat dulu Minhaj itu apa. Kita katakan sedikit berkenaan tentang Minhaj, ataupun kita katakan pengenalan tentang Minhaj. Perlu kita tahu juga berkenaan tentang kitab Minhaj ini. Kitab Minhaj sebenarnya dia daripada mukhtasar daripada Al-Imam Ar-Rafi'i, iaitulah Al-Muharrar. Jadi Minhajut Talibin ini diringkaskan daripada kitab Muharrar, iaitu yang ditulis daripada Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebenarnya walaupun kita Al-Minhaj ini dia kecil, bentuk dia kecil, tidak panjang, tetapi di dalam kitab Minhajut Talibin dia ada isi dan juga perbahasan yang sangat penting di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Sehingga kan para ulama daripada ulama Syafi'iyah daripada Syam, Yaman, Mekah, Madinah menyanyikan dan juga melagukan, menazamkan kitab ini, yang mana ramai sekali para ulama, kita katakan, menkhulasahkan ataupun mensyarahkan kitab Al-Minhaju At-Talibin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti mana kalaulah kita lihat dalam kitab-kitab Al-Minhaju At-Talibin, kalaulah para ulama yang menkhulasahkan
itu sebahagian para ulama, iaitu Syekhul Islam At-Tatsiruddin Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi, yang mana kitab beliau yang mensyarahkan kitab Minhajut Talibin, iaitu kitab Al-Wahhaji Al-Wahhajti fi ikhtisari minhaj, yang mana beliau itu dia lahir ataupun sekitar 800 Hijri begitu. Dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang mana beliau meringkaskan daripada kitab Minhajut Talibin menjadi syarah, iaitu Manhaju At-Tullab, iaitu kemudian beliau mensyarahkan sendiri daripada syarahnya, iaitu Fathul Wahhab, yang mana di sebelah ataupun hamashi ataupun kita panggil hasyiah yang ditulis oleh kita katakan Imam Sulaiman Al-Bujairimi, yang mana dan juga Imam Jamal dan juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Bari Al-Ahdar, yang mana kitab beliau diberi nama Al-Miftahul Ba'. Maka ulama-ulama inilah yang mensyarahkan, sebahagian para ulama, banyak lagi para ulama yang meringkaskan ataupun mengkhulasahkan kitab Minhajut Talibin. Sebab itu kitab Minhajut Talibin dia sangat berharga bagi penuntut ilmu. Bagi orang yang tidak mengenal mungkin tidak berharga. Baca apa kitab Minhajut Talibin, baca apa kitab Imam Nawawi. Bagi orang begini dia tidak faham. Kenapa? Terkandungnya segala pandangan-pandangan yang besar, pandangan-pandangan yang kuat, itulah berada di dalam Minhajut Talibin. Kemudian sebahagian para ulama lagi, bukan Minhajut Talibin ini bukan setakat ulama yang mensyarahkan dan juga menhasyiahkan, bahkan sebahagian para ulama, hebatnya kitab Minhajut Talibin, sebahagian para ulama di dalam mazhab Syafi'i mengkritik. Tanda sesebuah karya ada kritikan, ada hasyiah, ada syarah, ini sebenarnya bukan tidak bagus. Sebenarnya bagus, bahkan sangat bagus, bahkan kitab inilah barakah. Bukan hanya kitab Minhajut Talibin ini diberi syarah, bahkan ada sebahagian para ulama yang kita katakan mengkritik, bukan mengkritik secara kita katakan tidak berasas, kritikan dan juga saranan yang membangun sebagai tambahan itu sahaja. Inilah budaya dan juga para ulama yang terdahulu, mereka ini menjadikan i'tirad satu sama lain sebagai sandaran di dalam mazhab, terutama mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Kalau mazhab lain kita tanya orang mazhab itulah. Kita sekarang ini berbicara tentang mazhab al-Imam Syafi'i. Di antara para ulama yang kita katakan mengkritik kitab Minhajut Talibin, iaitu al-Imam Al-Allamah As-Safiyuddin Ahmad bin Ahmad Al-Aqfahashi, yang mana kitab beliau Al-Bahru Mawaj li Syarhi Al-Minhaj, dan juga al-Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zakashi, itulah kitab beliau Ad-Daibas, kitab beliau tu Ad-Daibas, payah juga nak sebut Ad-Daibas. Dan juga al-Imam Al-Qudwah Sirajuddin Umar bin Ruslan Al-Buqini, itulah daripada kitab Tashibu Al-Minhaj, At-Tashibu Al-Minhaj. Dan juga al-Imam Suyuti juga kita katakan mengkritik Minhajut Talibin, iaitulah daripada kitab Duruj Taj fi I'rabi Mushkili Minhaj. Dan juga al-Imam al-Imam Bahruddin Muhammad bin Al-Fakruddin Ahbar Al-Abar Al-Muradi, iaitulah kitab beliau Al-Bahru Mawaj, sebanyak 14 jilid, yang mana 14 jilid itu untuk mengkritik saja al-Imam Minhajut Talibin, mengkritik kitab Minhajut Talibin. Dan sebahagian para ulama lagi yang mana kita katakan mengiktirad ataupun kita katakan mengkritik secara sihat tentang mazhab Imam karya al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Sehingga kan dalam kitab Al-Mahalli sendiri, kalau sahabat-sahabat baca Al-Mahalli, Hasyiah Al-Mahalli,
juga termuat beberapa kita katakan kritikan, bukan kritikan secara tidak ada asas, bahkan ada asas daripada Imam Syekh Jalaluddin Al-Qalyubi dan juga Al-Umairah dan juga Al-Mahalli dan beberapa lagi. Mereka juga mengiktiraf sebahagian pandangan Al-Imam Syafi'i. Bukan tidak bagus, bagus. Inilah budaya para ulama yang terdahulu. Kalau kita gak iktiraf satu sama lain kita kata mudak suka kat lah. Kita jadi pelik pula. Jadi kalau orang kritik kita jadi pelik. Tak pelik sebenarnya. Itulah budaya, bahkan menjadi kita katakan satu sikap di antara para ulama yang terdahulu. Kemudian kita lihat pada istilah yang pertama, iaitulah Al-Azhar. Dia banyak, dia lebih kurang ada 17 istilah yang mana yang ditulis oleh para ulama, iaitulah Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala di dalam Muqaddimah Al-Minhaj. Yang pertama ada 24 semua sekali. Yang pertama adalah Al-Azhar. Kita cuba baca, kita cuba terangkan 24 secara ringkas kita sebut. Kerana masa sangat mencuburi, ini dah 5:49. Sangat mencuburi masa. Maka yang pertama adalah istilah yang pertama yang digunakan oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Muqaddimah Al-Minhaj At-Talibin. Yang pertama adalah Al-Azhar. Maka istilah Al-Azhar di dalam Muqaddimah Al-Minhaj dia mempunyai 4 pengertian. Yang pertama adalah pengertian yang pertama bila mana Al-Imam Nawawi menyebutkan Al-Azhar, iaitulah ada khilaf. Maksudnya terdapat masalah khilafiyah yang berkaitan tentang hukum tersebut bila membabitkan istilah Al-Azhar. Yang pertama adalah ada khilafiyah yang bersangkutan tentang masalah tersebut. Yang kedua, bila menyebutkan Al-Azhar, pengertian yang kedua adalah pandangan ataupun muqabil bagi azhar itu adalah marjuh. Perlu kita jelas. Al-Azhar, pengertian yang kedua adalah pandangan ataupun pendapat muqabil al-azhar, iaitulah dia marjuh, tidak kuat, lemah. Yang ketiga adalah muqabil bagi Al-Azhar itu sendiri, dia sebahagian para ulama menyebutkan dia cukup jelas bila mana dilihat daripada dalil. Maksud jelas ni cukup kuat bila lihat daripada dalil dan juga ilat, maksudnya alasan. Walaupun kita katakan mu'tamad dan juga pandangan yang kuat, itu adalah qaul Al-Azhar, tetapi sebenarnya pengertian yang ketiga bila melibatkan Al-Azhar, muqabil daripada Al-Azhar itu kalau dilihat daripada ilat dan juga dalil, dia dilihat sangat jelas bahkan kuat. Tetapi perlu kita lihat yang menhukum di dalam bila menyebut pandangan yang kuat di antara muqabil dan juga Al-Azhar, yang dihukumkan adalah Al-Azhar. Muqabil itu adalah lemah, bahkan kita tinggalkan. Sebab itu di dalam kitab Minhajut Talibin terdapat beberapa tempat bila menyebutkan Al-Azhar. Sebahagian para ulama menyebutkan ada 395 tempat. Sebahagian ada di tempat Wasiyan, sebahagian daripada tempat Kitabul Atid, ada sebahagian beberapa lagi lah. Boleh lihat di dalam kitab Minhajut Talibin. Kemudian istilah yang kedua adalah Al-Mashhur. Istilah Al-Mashhur, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Al-Mashhur dia mempunyai 4 pengertian juga. Al-Mashhur dia mempunyai 4 pengertian juga. Yang pertama adalah bila menyebutkan Al-Mashhur, dia juga mempunyai masalah khilafiyah dan juga terdapat khilaf di antara para ulama di dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua pengertian bagi Al-Mashhur, kedua adalah qaul bagi Al-Mashhur, iaitulah qaul yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga pengertian bagi Al-Mashhur,
muqabil ataupun lawan bagi al-masyhur ataupun muqabil al-masyhur dia sangat dhaif dan bila sebut dhaif dia boleh digunakan. Dia berbeza dengan marjuh. Marjuh lemah dan pandangan itu ditinggalkan. Kalau dhaif muqabil bagi al-masyhur walaupun dhaif dia boleh diamalkan. Sekadar fi nafsihi. Kalau ifta itu lain perbincangan, bahkan sebahagian para ulama menyebutkan tidak boleh diiftakan, melainkan pandangan yang masyhur saja. Adapun muqabil walaupun dhaif dia masih boleh digunakan fi nafsihi saja, dengan diri sendiri. Kalau dia belajar, dia tahu pandangan yang muqabil masyhur, maka dia boleh gunakan. Kemudian bila menyebut al-masyhur, dia terdapat beberapa khilaf, iaitulah beberapa qaul daripada al-Imam Syafi'i, tapi bukan pada ashab. Walaupun kita katakan al-masyhur dia mempunyai khilafiyah, tetapi khilafiyah dia bukan terdapat daripada ataupun khilaf hukum al-masyhur ini bukan terdapat daripada ashabul wujuh, tetapi dia khilaf daripada pandangan ataupun qaul daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sendiri. Itu. Maka sebab itu al-masyhur walaupun pandangan al-imam ataupun pandangan qaul al-masyhur itu mu'tamad ataupun yang rajih, tetapi muqabil bagi al-masyhur dia lemah, bahkan dia masih boleh digunakan. Berbeza dengan marjuh. Marjuh tidak boleh digunakan. Itu muqabil bagi al-azhar. Macam mana? Nombor 3. Maulana Mek mana? Nombor 3 lagi, sekali lagi macam mana tu? Al-masyhur dia ada 4 pengertian ataupun 4 secara ringkas. Yang pertama, bila menyebutkan al-masyhur, dia ada khilaf. Dia ada masalah khilafiyah di antara para ulama. Sebahagian bukan para ulama, tetapi berada di lingkaran qaul-qaul daripada Imam Syafi'i sendiri. Dia khilaf daripada Imam Syafi'i sendiri. Kemudian qaul masyhur ini qaul yang mu'tamad lah, qaul yang rajih, qaul kuat. Seterusnya muqabil bagi al-masyhur dia adalah dhaif. Walaupun muqabil bagi al-masyhur dia dhaif, tetapi masih boleh digunakan sekadar untuk diri sendiri. Kalau buat ifta itu sebagian para ulama tidak boleh mengatakan, sebagian ulama kata boleh. Maka pandangan al-masyhur ini al-muqabil bagi al-masyhur dia sekadar untuk diamalkan bagi diri sendiri. Kemudian khilaf yang berada di dalam al-masyhur ini hanyalah seputar ataupun di dalam lingkaran daripada ada pandangan ataupun qaul daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sendiri, bukan daripada ashabu wujuh, bukan daripada Buaiti dan juga Al-Muzani, bukan. Ini daripada qaul-qaul Imam Syafi'i sendiri. Itu boleh dilihat dalam Matan Minhaj, ada beberapa tanda tentang al-masyhur. Kemudian yang ketiga adalah asah. Pandangan yang ketiga ataupun istilah yang digunakan ataupun yang dibuat oleh Imam Nawawi adalah al-asah. Apa al-asah? Al-asah dia mempunyai 4 pengertian juga. Yang pertama adalah al-asah dia juga ada masalah khilafiyah. Dia juga ada juga masalah khilafiyah. Tetapi khilafiyah dia berada di lingkaran ashabul wujuh. Al-asah dia ini juga ada khilafiyah. Bila menyebut al-asah dia ada khilafiyah. Khilafiyah daripada mana? Khilafiyah daripada ashabul wujuh saja. Daripada kalangan ashab. Yang kedua, qaul asah inilah qaul yang sangat kuat ataupun qaul yang rajih. Muqabil bagi al-asah dia dianggap sebagai benar. Kerana apa? Kerana kuatnya khilaf, kerana kuatnya dalil ataupun ilah yang berada di dalam pandangan muqabil. Maka sebab itu pandangan muqabil, ataupun istilah al-asah, pandangan dia adalah rajih, kuat, tetapi muqabil dia juga kuat kerana kuatnya khilaf, dan kuatnya khilaf itu kerana kuatnya dalil dan juga ilat yang mengatakan tentang
muqabil itu. Maka sebab itu al-asah dan juga muqabil al-asah dia adalah boleh diamalkan kerana dianggap benar, kerana kuatnya khilaf dan kuatnya dalil. Itu dalam minhaj ada. Dan yang keempat adalah as-sahih. Yang keempat adalah as-sahih. Maka as-sahih sebahagian para ulama kalau di dalam muqaddimah Minhajut Talibin, as-sahih boleh dilihat di dalam Minhajut Talibin. Kalau saya ni guna cetakan Hasyiah Al-Mahalli. Maka as-sahih sebahagian para ulama ada mengatakan ada 4 pengertian juga. Bila sebut as-sahih, dia mempunyai juga masalah khilafiyah. As-sahih juga mempunyai masalah khilafiyah. Tetapi khilafiyah tersebut di dalam pandangan ataupun istilah as-sahih, dia berada di lingkaran ashab saja. Dia bukan daripada qaul daripada Imam Syafi'i sendiri, tapi daripada ashab. Bila sebut as-sahih, maka dia mempunyai khilaf daripada ashab sendiri. Kemudian as-sahih adalah qaul yang kuat, qaul yang rajih, seperti mana sahih, seperti mana al-masyhur, seperti mana azhar. As-sahih juga bila sebut as-sahih, maka itu pandangan yang kuat dan pandangan yang mu'tamad dan pandangan yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muqabil bagi as-sahih, dia dianggap sebahagian para ulama, bukan sebahagian, majoriti para ulama, khususnya Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu mengatakan muqabil bagi as-sahih adalah kita katakan fasid. Apa maksud fasid? Bukan fasid yang istilah yang kita katakan orang tu fasik, bukan. Fasik di sini adalah fasik kita katakan sangat lemah dan tidak boleh digunakan. Dia berbeza dengan pandangan asah. Pandangan asah dia muqabil dia boleh diamalkan. Kalau muqabil as-sahih dia tidak boleh diamalkan kerana muqabil dia adalah fasik, sangat lemah dan bahkan tidak boleh diamalkan. Bila lihat as-sahih, muqabil dia kita kena tahu bahawa tidak boleh diamalkan sama sekali kerana fasik. Sebab apa fasik? Sebab lemah dan juga tidak boleh digunakan di dalam peramalan ataupun kehidupan seharian. Kemudian yang kelima, al-jadid. Bila sebut al-jadid juga terdapat khilaf. Juga terdapat khilafiyah. Bila sebut al-jadid juga terdapat khilafiyah. Tetapi khilafiyah itu dia bermain di dalam lingkaran qaul al-Imam Syafi'i sendiri, bukan daripada ashab. Kemudian qaul jadid juga dikira sebagai qaul yang rajih ataupun qaul yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muqabil bagi qaul jadid sudah pastilah qaul qadim. Maka sebab itu khilaf ini hanyalah bermain di dalam seputar di antara Imam Syafi'i, yang mana di antara qaul qadim dan juga qaul jadid. Yang diamarkan adalah qaul jadid. Muqabil dia adalah qaul qadim. Bila menyebut qaul qadim, sebenarnya ada beberapa tempat qaul qadim yang diamalkan di dalam mazhab Syafi'i. Lebih kurang 19 atau 21 tempat ataupun hukum yang diambil Imam Nawawi ambil daripada qaul qadim kerana kuatnya dalil yang berada di dalam qaul qadim berbanding qaul jadid. Tetapi beberapa hukum saja, tidak banyak. Tetapi bila sebut al-jadid di sini adalah dia terdapat khilaf hanyalah daripada qaul Imam Syafi'i, iaitu di antara muqabil dia di ketika mana Imam Syafi'i berada di Baghdad, iaitu qaul qadim. Kemudian qadim itu sama saja tentang jadi, cuma tukar saja. Itulah qadim dia terdapat khilaf, juga qaul qadim dia dianggap lemah. Qaul jadid dia adalah qaul yang rajih. Bila sebut qaul qadim, ini qaul yang lemah. Bahkan khilaf dia sama juga di dalam qaul jadid, dia di antara daripada qaul Imam Syafi'i. Kemudian yang ketujuh al-mazhab.
Al-mazhab, istilah al-mazhab yang diamalkan ataupun yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu adalah bila sebut al-mazhab dia terdapat khilafiyah. Khilafiyah yang terdapat khilafiyah. Yang mana khilaf itu terjadi di dalam ataupun terjadi di kalangan ashab, yang mana ashab itu dia menyatakan ada dua kaul ataupun dua wajah yang mana terdapat di dalam satu masalah. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa kedua pendapat ini adalah pendapat aqwal, iaitulah beberapa pandangan daripada Imam Syafi'i. Dan juga sebahagian para ulama mengatakan bila sebut al-madhhab, dia ada beberapa wajah daripada ashab. Dan sebahagian para ulama ada menegaskan bahawa salah satu daripada wajah tersebut adalah daripada pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan rajih itu mesti dikatakan dengan istilah al-madhhab. Maka sebab itu Al-Imam Nawawi mengatakan kalau sebut al-madhhab itu adalah pandangan yang rajih. Walaupun di dalam itu ada pelbagai khilafiyah ataupun khilaf di antara para ashab. Ada yang mengatakan, sebahagian para ulama di dalam Syafi'iyah, di dalam ashab, ada yang mengatakan aqwal, ada yang mengatakan wajah ashab, ada yang mengatakan yang lain-lain lagi. Tetapi tetap Imam Syafi'i mengatakan yang kuat, yang rajih adalah al-madhhab. Kemudian muqabil bagi al-madhhab adalah marjuh. Muqabil bagi al-madhhab adalah marjuh, iaitu lemah dan tidak boleh diamalkan. Berbeza marjuh dengan dhaif, dia berbeza. Jangan kita sama, marjuh adalah lemah, dhaif juga lemah. Tetapi marjuh ini dia bukan setakat dengan makna lemah, tetapi tidak boleh diamalkan. Tapi kalau dhaif, walaupun kita kata dengan istilah kalau dengan maknaan lemah, tetapi dhaif ni dia masih boleh digunakan, masih boleh diamalkan sekira-kira untuk diri sendiri, boleh diamalkan. Itu berbeza dhaif dengan marjuh, jangan kita buat sama. Maka al-madhhab adalah pandangan yang kuat, sementara muqabil dia adalah marjuh, tidak kuat dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Kemudian seterusnya adalah qil. Qil, bila sebut qil juga terdapat masalah khilafiyah. Qil di dalam Mantamin Minhaj disebut qil saja. Qil itu disebut hukum. Bila sebut qil maka terdapat khilafiyah ataupun masalah khilaf. Bila sebut khilaf maka khilaf ini terjadi di kalangan kaul ashab. Tetapi bukan daripada kaul Imam Syafi'i, tetapi daripada kaul ashab. Ini tidak berkait tentang kaul-kaul Imam Syafi'i, dia hanya berkait tentang kaul daripada ashab, yakni ashabul wujuh. Kemudian bila sebut qil, dia menunjukkan pandangan yang lemah. Bila sebut qil adalah pandangan yang dhaif. Muqabil bagi qil adalah asah ataupun kita panggil sahih. Asah dan juga sahih, bukan azhar, bukan masyhur. Muqabil bagi qil adalah asah dan juga sahih. Qil adalah pandangan yang lemah, pandangan yang lemah. Maka qil tidak boleh diamalkan, tidak boleh diamalkan. Boleh diamalkan, boleh diamalkan. Qil boleh diamalkan sekira-kira pandangan, boleh. Sekira pandangan. Tapi kalau kita lihat asah, kita lihat balik asah. Asah, pandangan dia adalah muqabil bagi asah adalah kuat. Dia anggap kuat. Kenapa? Kerana kuatnya khilaf. Sebab apa kuat khilaf? Kerana kuatnya ilat dan juga dalil. Maka qil ini adalah muqabil ataupun qil ini muqabil dia adalah asah, sementara muqabil bagi asah adalah pandangan yang lemah, iaitu qil. Maka sebab itu qil, pandangan yang walaupun dhaif dia boleh digunakan. Kenapa? Kerana muqabil dia adalah asah. Asah pandangan yang mu'tamad. Sementara muqabil bagi asah adalah lemah, tetapi walaupun lemah dia dianggap kuat kerana kuatnya dalil dan kuatnya khilaf. Itu qil, pandangan yang boleh diamalkan. Walaupun tapi dia pandangan yang lemah, tapi boleh sekira-kira diamalkan, boleh qil. Kemudian fi qaulin kaza.
Kemudian fi qaulin kadza. Di dalam istilah Minhajut Talibin dia ada satu istilah yang dinamakan fi qaulin kadza. Pada suatu qaul demikian. Bila sebut fi qaulin kadza, dia mempunyai masalah khilafiyah juga. Termasuk beberapa lagi qaul yang lain ataupun beberapa istilah yang lain. Bila sebut fi qaulin kadza, dia terdapat masalah khilafiyah. Tetapi khilafiyah dia hanya terjadi daripada pandangan Imam Syafi'i sendiri, bukan daripada kalangan ashab. Khilaf yang terdapat dalam fi qaulin kadza, dia hanya terjadi di kalangan ataupun seputar pandangan Imam Syafi'i saja, bukan daripada kalangan ashab. Kemudian bila sebut fi qaulin kadza, maka ini adalah pandangan yang lemah, pandangan yang dhaif. Sementara muqabil bagi fi qaulin kadza adalah qaul ataupun kita katakan al-masyhur dan juga al-azhar. Muqabil bagi fi qaulin kadza adalah al-masyhur dan juga kadza. Sementara kalau kita lihat tadi al-masyhur dan juga al-azhar, muqabil dia masih boleh digunakan. Sama juga fi qaulin kadza, sekira-kira diamalkan boleh. Tetapi fi qaulin kadza bukan pandangan yang mu'tamad, tetapi dia pandangan lemah. Tapi sekira-kira untuk diamalkan fi qaulin kadza boleh. Kerana apa? Kerana fi qaulin kadza adalah muqabil dia adalah al-azhar dan juga al-masyhur. Sementara muqabil bagi al-masyhur dan juga al-azhar boleh digunakan. Boleh digunakan untuk sekira-kira amalan dan juga pandangan peribadi. Boleh. Kemudian seterusnya al-qaulain. Al-qaulain juga terdapat masalah khilafiyah. Bila sebut al-qaulain, itu dua qaul, dia juga mempunyai masalah khilafiyah. Kemudian khilafiyah dia terjadi di kalangan pandangan seputar pandangan Imam Syafi'i sahaja, bukan daripada kalangan ashab. Kemudian pandangan qaulain dia dianggap kuat, dianggap rajih bila mana dia disertai dengan syarah dan juga penjelasan daripada para ulama yang mengatakan qaulain. Qaulain. Maka pandangan qaulain ini pandangan yang boleh diamalkan dan boleh kita katakan boleh sekira-kira amalan peribadi boleh. Tetapi boleh kita lihat juga walaupun qaulain, kena lihat ilah di sebalik qaulain. Ada juga qaulain yang tidak ada ilah yang kuat, maka tidak boleh diamal juga. Maka qaulain walaupun dia dianggap kuat, dia dikira ataupun dia dilihat daripada ilah yang berlaku di sebalik qaulain. Itu. Seterusnya aqwalun. Maka aqwalun juga terdapat masalah khilafiyah. Itu. Bila aqwalun, dia juga terdapat masalah khilafiyah. Nanti kita jawab dah. Kita jawab beza-beza ni insya-Allah kita jawab dah. Maulana kita jawab dah. Seterusnya aqwalun. Maka aqwalun dia juga mempunyai masalah khilafiyah. Aqwalun juga terjadi masalah khilafiyah. Bila sebut aqwalun, khilafiyah dia terjadi di kalangan pandangan para ulama ataupun di kalangan Imam Syafi'i sendiri, bukan ashab. Khilaf dia terjadi daripada kalangan Imam Syafi'i, yang mana aqwalun dia tidak lebih daripada dua pandangan saja, dua qaul. Dia tidak lebih daripada dua qaul. Kemudian aqwalun dia ini adalah menunjuki di atas kuatnya salah satu pandangan yang ditarjih. Dia adalah menunjukkan, disebut aqwalun adalah pandangan yang menunjuki di atas pandangan yang ditarjih. Ditarjih oleh ashab dan juga nasnya Imam Syafi'i. Maka sebab itu aqwalun dia terjadi khilaf dan dia itu menunjuk di atas kuatnya salah satu pandangan yang ditarjih. Maka ditarjih oleh Imam Syafi'i. Maka sebab itu aqwalun ini juga pandangan yang kuat
Maka bila sebut aqwalun, dia adalah pandangan yang kuat kerana salah satu pandangan yang tarjih melalui dua qaul itu adalah yang unggul ataupun yang kuat. Kemudian nas dia terdapat khilaf juga. Nas juga terdapat khilaf. Bila sebut nas, ni adalah pandangan yang kuat. Bila sebut an-nasun, ini pandangan khilafiyah. Walaupun khilaf, an-nas dia adalah pandangan yang kuat, pandangan yang mu'tamad. Kemudian khilaf yang terjadi di dalam istilah an-nasun adalah dia terjadi di kalangan pandangan beberapa pandangan daripada Imam Syafi'i sendiri, bukan daripada ashab. Maka lawan ataupun muqabil bagi an-nas adalah lemah, ataupun kita panggil qaulun mukhraj ataupun mukhrajun, ataupun kita panggil mukhraj dipanggil mukhraj. Jadi qaulun mukhraj itu tidak boleh diamalkan, muqabil dia tidak boleh diamalkan. Bila sebut an-nas, maka muqabil dia adalah qaulun mukhraj. Maka qaulun mukhraj ini tidak boleh diamalkan, bahkan dhaif, bahkan dia lemah. Sehingga kan di dalam kitab Minhaj disebutkan bila sebut qaulun mukhraj ataupun takhriju, dia mempunyai dua permasalahan ataupun dua masalah yang dijawab langsung oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang mana jawapan dia berbeza tetapi dia mempunyai wasail yang serupa. Walaupun jawapan yang berbeza, dijawab dua jawapan yang berbeza, tapi tunjukkan dia adalah serupa ataupun sama. Sehingga kan pada akhirnya ashab dia tidak menemukan perbezaan di antara dua jawapan yang mana diberikan ataupun yang dijawab oleh Imam Syafi'i sendiri. Sehingga kan ada sebahagian ashab dia memindah intiqal salah satu daripada jawapan yang diberikan oleh Imam Syafi'i melalui qaulun mukhraj, iaitu permasalahan yang dijawab oleh Imam Syafi'i melalui qaulun mukhraj. Ini salah satu jawapan itu diintiqal, dipindahkan kepada salah satu yang lain ataupun daripada dua masalah yang lain. Maka jadilah masing-masing daripada dua masalah yang disebut oleh Imam Syafi'i itu menjadi dua jawapan. Asalnya Imam Syafi'i menjawab qaulun mukhraj ataupun takhriju ini daripada dua jawapan yang berbeza tetapi pandangan yang sama. Tetapi ashab dia memindahkan kerana tidak dapat membezakan melalui jawapan itu, sehingga kan ashab mengambil jawapan Imam Syafi'i menjawab daripada qaulun mukhraj tu muqabil bagi nas, sehingga kan ashab ni tidak dapat membezakan yang mana jawapan yang bagi masalah yang tertentu dua jawapan ini, maka sebentar Acha tengok kucing lu ni, kucing hitam lu ni, ambak ni dulu. Masalah minta maaf. Minta maaf. Ada kucing hitam tu dia tu sikit. Dia makan anak. Bahaya. Kita ada kucing seekor tu dia duduk beranak. Jadi kucing hitam tu dia pergi makan anak. Jadi hidup mari hitam juga anak ni. Bahaya. Itu dah ambak lu tadi. Jadi kita sambung lagi. Jadi melalui muqabil bagi an-nas adalah qaulun mukhraj. Jadi sementara yang kita sambung tadi adalah sependek cerita adalah bila mana ashab tidak dapat melihat perbezaan di antara dua jawapan yang diberikan ataupun yang dijawab oleh Imam Syafi'i mengenai muqabil an-nas iaitu qaulun mukhraj, maka sebahagian ashab dia memindahkan dua jawapan yang dijawab oleh Imam Syafi'i itu kepada dua masalah yang lain, sehingga menjadilah dua jawapan yang berbeza. Maka satu daripada dua jawapan itu adalah berupa kita katakan jawapan asal daripada Imam Syafi'i yang mana menjawab permasalahan qaulun mukhraj ataupun takhrij. Maka salah satu daripada jawapan yang ditemukan oleh ashab, salah satu dia adalah jawapan yang asal yang diberikan oleh Imam Syafi'i ketika menjawab qaulun mukhraj ataupun takhrij. Kemudian jawapan yang kedua dia dipindahkan oleh ashab
dan diungkapkan dan dijelaskan ataupun ditulis dengan qaulun mukhra'. Yang mana seperti yang kita sebut sekarang ini adalah muqabil bagi an-nasu. Maka muqabil bagi an-nasu adalah qaulun mukhra', iaitulah yang ditemukan ataupun yang dirajihkan ataupun yang dipindahkan daripada ashab menjadi salah satu jawapan daripada dua jawapan yang dijawab oleh Imam Syafi'i mengenai qaulun mukhra'. Maka sebab itu ashab bila mana dikaitkan dengan qaulun mukhra', maka dia tidak boleh dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, melainkan diqayyidkan, maknanya diikatkan ataupun dikaitkan dengan mukhra', dan tidak boleh kita amal. Kerana apa? Kerana qaul tersebut dihilangkan ataupun dicabut. Maka sebab itu kita kena lihat qaulun mukhra', kita kena buang dan tidak boleh diamalkan di dalam permasalahan muqabil bagi an-nas. Ini pandangan yang tidak boleh diamalkan, qaulun mukhra'. Kemudian al-mansusu dia juga mempunyai khilaf. Al-mansusu dia juga mempunyai khilaf. Maka al-mansusu dia walaupun dia mempunyai khilaf, dia adalah pandangan yang kuat, pandangan yang rajih. Al-mansusu alaih, yang mana yang dijelaskan, ada pandangan yang berupa ashab, ada pandangan yang mansusu alaih, ada yang dijelaskan bahawa ada yang berupa pandangan al-Imam Syafi'i. Sini juga nas Imam Syafi'i, yang mana ada ataupun pandangan ashab. Sementara muqabil bagi al-mansusu adalah kita katakan pandangan yang lemah dan sama sekali tidak boleh diamalkan. Bila sebut al-mansusu adalah muqabil bagi al-mansusu adalah lemah dan tidak boleh diamalkan. Al-mansusu adalah pandangan yang kuat, sementara muqabil dia adalah pandangan yang lemah dan tidak boleh diamalkan oleh kita ataupun dibuat ifta', tidak boleh. Kemudian fi wajhin kaza, maka sebut fi wajhin kaza juga mempunyai khilaf, dan fi wajhin kaza dia khilaf dia terjadi ataupun terdapat di dalam tiga pandangan ataupun lebih. Bila fi wajhin kaza, walaupun dia mempunyai khilaf, dan khilaf dia terdapat di kalangan tiga qaul ataupun qaul yang lebih. Kemudian fi wajhin kaza dia adalah pandangan yang lemah. Fi wajhin kaza dia adalah pandangan yang lemah. Pandangan yang lemah, terkadang qaul fi wajhin kaza ini dia kadang-kadang diqayyidkan dengan syaz ataupun wahin. Wahin ini sangat lemah, sehingga kan ada sebahagian menertikan dengan lemahnya pandangan ini ataupun qaul ini. Sementara muqabil bagi fi wajhin kaza adalah muqabil dia adalah asah dan juga sahih, yang mana sahih dan juga asah inilah yang diamalkan. Maka muqabil bagi fi wajhin kaza diamalkan, sementara fi wajhin kaza adalah pandangan yang lemah, bahkan syaz, bahkan wahim. Maka sebab itu kita kena tahu juga pandangan-pandangan yang sebegini. Kemudian wajhani dia mempunyai tiga pengertian yang secara ringkas. Adalah yang pertama, wajhain dia terdapat khilaf di antara dua pandangan saja, dua qaul saja. Wajhain dia terdapat dua qaul ataupun khilaf di antara dua qaul. Yang mana khilaf ataupun dua qaul itu dia terjadi khilaf di kalangan ashab dan bukan daripada pandangan Imam Syafi'i. Sementara muqabil bagi wajhain adalah muqabil dia adalah dhaif daripada pandangan tersebut, maka muqabil bagi wajhain adalah asah dan sahih. Betul. Wajhain. Kemudian aujah juga mempunyai khilaf. Aujah juga mempunyai khilaf. Sementara khilaf yang terdapat di dalam aujah dia tidak lebih daripada dua aqwal, dua qaul. Kemudian khilaf yang terjadi di kalangan ashab
khilaf yang terjadi di kalangan aujuh ini adalah di kalangan ashab, bukan daripada kalangan imam, ada pandangan Imam Syafi'i. Kemudian muqabil bagi aujuh adalah muqabil dia adalah berupa asah dan juga sahih. Sementara asah dan juga sahih adalah pandangan yang mu'tamad, pandangan yang mu'tamad. Kemudian fi qaulin aw wajhin. Sekali lagi, dua lagi. Fi qaulin aw wajhin. Maka fi qaulin aw wajhin juga mempunyai masalah khilafiah ataupun mempunyai hukum khilafiah ataupun terdapat khilafiah. Kemudian fi qaulin aujuh, dia menunjukkan, kita katakan waswas. Waswas yang berlaku daripada beberapa pandangan Imam Syafi'i ataupun daripada beberapa pandangan Ashabus Syafi'i. Maka itu dikira sebagai fi qaulin aujuh. Fi qaulin aw wajhin. Dipanggil fi qaulin aw wajhin. Dia mempunyai khilaf. Dan juga fi qaulin aw wajhin ini dia mempunyai keraguan, mempunyai waswas daripada beberapa pandangan daripada Imam Syafi'i dan juga beberapa ashab Imam Syafi'i. Kemudian fi qaulin aw wajhin, pandangan ini adalah pandangan yang dhaif. Sementara muqabil bagi fi qaulin aw wajhin adalah muqabil adalah al-azhar dan juga al-masyhur. Lawannya adalah, sedangkan kalau kita tengok lawan bagi azhar dan juga masyhur wajhun. Yang mana wajhun itu berupa pandangan asah dan juga sahih. Sementara fi qaulin wajhin, dia itu adalah ada keraguan, walaupun pandangan ini lemah, sekira-kira pandangan boleh kita amalkan fi qaulin aw wajhin. Kemudian bikaza ataupun wakaza, maka wakaza ataupun bikaza dia juga mempunyai khilaf. Bila sebut ada perkataan bikaza ataupun wakaza, maka dia mempunyai khilaf seperti mana ataupun setelah kata kaza ataupun setelah kata wakaza. Maka selepas pada itu dia mempunyai khilaf. Dia mempunyai khilaf. Bila kita sebut kaza ataupun wakaza, maka terdapat ibarat asah. Maka lawannya adalah muqabil asah, iaitu sahih. Maka sahih, maka muqabil dia adalah dhaif. Kalau azhar, maka lawan dia adalah muqabil dia adalah zahirun. Kalau masyhur, maka muqabil adalah khafi. Maka sebab itu bikaza dan juga kaza ini mempunyai khilaf. Mempunyai khilaf daripada pandangan-pandangan yang diistilahkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Itu sedikit tentang istilah-istilah yang kita katakan berkenaan tentang istilah yang digunakan al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di dalam muqaddimah ataupun di dalam Minhajut Talibin juga dimuatkan dengan beberapa ibarat. 4 ibarat yang secara khusus. Yang pertama adalah ibarat tabarri dipanggil. Ibarat tabarri ni apa? Ibarat ataupun bentuk takbir yang melazimi menunjukkan si naqal itu dia melepaskan pandangan daripada pandangan yang dikutip. Itu dipanggil sirah ataupun ibarat tabarri. Dia mengutip pandangan yang lain. Tetapi bila mana dia nakal pandangan tersebut, si nakal itu dia berlepas tangan daripada pandangan yang dikutip. Itu dipanggil sirah tabari. Maka insya-Allah di lain masa kita akan terangkan sirah tabari. Contoh, wa kadza qawluhu fulanun kadza fi tuhfah hadza kalamun fulan. Fulan ini adalah sirah ataupun ibarat tabari. Dia meletakkan satu ibarat. Contoh, kadza qawluhu fulanun ataupun qala fulanun ataupun kadza hadza kalamun fulan. Bila sebut fulan ni dia tak sebut nama. Tak. Bila mana tak sebut nama, pertanggungjawaban bagi hukum tersebut tidak ada. Maka sebab itu ini dipanggil ibarat tabari. Yang mana si naqal itu dia mengutip hukum, dia sebut dengan qala,
fulanun, hadza kalamun fulanun. Dia sebut dengan fulan saja, dia tak sebut nama. Tak sebut nama. Kenapa? Kerana dia menyebut hukum tersebut bila mana ada i'tirad daripada ashab, maka dia berlepas tangan daripada hukum yang dinukilkan itu. Ini dipanggil ibarat ibarat tabari. Ibarat tabari. Maka ibarat tabari ini adalah menunjuki di atas ibarat yang lemah ataupun qaul yang lemah. Kenapa? Kerana dia meletak hukum tanpa diketahui di mana sumber tersebut, di mana siapa yang mengatakan fulan. Maka sebab itu ini salah satu juga adab para ulama dahulu, bila menyebutkan sebegitu dia tak sebut walaupun pandangan itu lemah, dia sebut fulan. Kenapa? Menjaga nama para ulama tersebut. Kadang-kadang para ulama tersebut yang di sebalik fulanun itu adalah ulama yang besar. Kerana nak menjaga maruah ulama yang lain, maka sebagian para ulama dia menyebutkan hukum saja, tidak menyebutkan nama, hanya sebut hadza fulanun, hadza kalamun fulanun, itu saja. Ini adab para ulama dahulu, sehingga kan menulis kitab pun ada adab. Kita kok tulis tebeng Wow Allah. Mana adab kita ni ke laut lah. Adab ini ke laut. Kemudian ada yang dikatakan sirat tamrid ataupun sirat ataupun ibarat i'tirad. Ibarat i'tirad ataupun ibarat tamrid ini ibarat kita katakan takbir yang digunakan untuk mengatakan pandangan ataupun pendapat itu lemah, bahkan sangat lemah, sehingga kan ibarat tamrid ataupun ibarat i'tirad ini dia mempunyai pandangan yang kuat sehingga sangat kuat. Sehingga kan mempunyai di celah-celah pandangan itu mempunyai kelemahan. Mungkin daripada sudut pandang yang tertentu. Kalau contoh bentuk-bentuk sirat tamrid ni ataupun ibarat tamrid ni seperti waliqailin kaza wa in qila wa qad yuqalu la yab'udun dalam hasyiah Mahli. Ini adalah qaul yang lemah ataupun ibarat daripada tamrid. Seperti kaza la yuraddu. Ini pandangan yang lemah. Fihi ba'su wa qad yuqalu kaza fihi nazarun. Kalau fihi nazarun ini adalah pandangan yang fasih, yang tidak boleh digunakan. Maka ini adalah bentuk-bentuk sirat yang mana menunjuki di atas qaul yang lemah ataupun takbir yang digunakan itu menunjuki di atas pandangan yang lemah ataupun pandangan yang sangat lemah ataupun menunjuki pandangan yang kuat. Kalau waliqailin kaza wa in qila wa qad yuqalu la yab'udun, ini pandangan yang kita katakan qaul yang lemah. Kalau kaza la yuraddu, ini pandangan yang kita katakan tidak boleh ditolak. Kalau fihi ba'su, ini pandangan kita katakan qaul yang kuat, tetapi dia masih min haisu boleh dilihat. Yang mana pandangan itu, jawapan itu yang tahqiq ataupun tidak. Sehingga kan diletakkan beberapa istilah dengan wayumkinu kadza la yab'udun. Ini menunjukkan ada pandangan yang tahqiq dan juga pandangan yang memuaskan. Kalau waqad yuqalu kadza, ini pandangan yang lemah. Diucapkan waqad yuqalu kadza, ini adalah dalam matan minhaj. Kemudian fihi nazarun, ini adalah pandangan yang fasih, seperti disebut dalam fawaidul makiyah. Boleh lihat dalam fawaidul makiyah. Kemudian ada ibarat jawab. Ibarat jawab ni kalau di dalam matan minhaj, dia adalah bentuk takbir yang kita katakan yang dikemas ataupun yang diletak dalam bentuk soal jawab, sirat takbir ataupun ibaratun takbir ataupun ibaratun jawab. Ini diletak ibarat seperti soal jawab, yang mana bila mana kita lihat sirat ataupun ibarat jawab ini, kita dah ini soalan, maka ini jawapan. Dia bentuk ibarat jawab, maka ada soal jawab, yang mana bila kita tengok kita mudahlah cari ini soalan dia dan ini jawapan dia. Maka kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin, maka ada sirat jawab, ada ibarat jawab. Kan dalam Sabilal Muhtadin disebut soalan, maka disebut jawapan. Itu dipanggil ibarat jawab.
yang mana di dalam matan minhaj juga ada. Maka sebab tu Syekh Irsyad Al-Banjari dia mengambil cara bagaimana disusun atur daripada matan minhaj itu sendiri, diletak dalam Sabilal Muhtadin. Itu boleh lihat. Dan yang keempat ada di dalam matan minhaj adalah ibarah tarjih. Ibarat tarjih. Maka ibarat tarjih ini adalah salah satu bentuk takbir yang mana digunakan untuk kita katakan mengangkat suatu pandangan yang kita katakan secara tidak langsung dia menunjuki adanya khilaf di kalangan para ulama. Tapi sirah ataupun ibarat tarjih ini dia ni meletakkan beberapa pandangan yang kita katakan perbezaan pandangan yang lain dan dikedepankan setelah dia melihatkan perbezaan itu secara teliti berkenaan kecuali di dalam kitab-kitab mukhtasar ataupun kitab-kitab ringkas yang mana dia menampilkan hanya pandangan yang rajih saja. Ini pandangan sirat tarjih. Contoh wal azharu wal mashhuru wasahihu, itu pandangan itu adalah ibarat tarjih ataupun kultu liwaqili bil wujubi lam yab'udu liwaqili bil wujubi laisa bi abudu ada liwaqili bil hurmati lakinal qariban liwaqili bil qirahati lakinal aqrab muhtamalun. Maka ini adalah berkenaan dengan ibarat-ibarat tarjih yang mana menunjuki di atas pandangan yang kuat. Pandangan yang kuat. Ada beberapa pandangan lagi tentang ini, belum kita jawab lagi dan belum kita bahas lagi tentang huruf-huruf ghayah yang berada di dalam matan minhaj. InsyaAllah dalam akhir masa kita akan buat siri yang kedua insyaAllah. Ta'ala amin. Moga-moga perkongsian ini memberi wawasan dan juga memberi gambaran kepada sahabat-sahabat yang mana ingin mengkaji dengan lebih lanjut. Bolehlah mencari guru-guru yang lain. Video ini ataupun rakaman ini ataupun perkongsian ini hanyalah untuk menunjuki bagaimana istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama, iaitulah Imam Syafi'i, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menunjuki di atas hibarnya ataupun haibarnya Imam Syafi'i ataupun mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setakat saja pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati saya, juga Allah Ta'ala memberkati tuan-tuan sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala ampuni saya. Moga-moga dengan membacanya kitab ini, moga dengan membacakan sedikit perkongsian ini, moga-moga memberi rahmat pada saya, juga memberi rahmat pada tuan-tuan insya-Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asy'ari wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.